Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama lagi dengan saya, Cikgu Sani bin Ahmad. Alhamdulillah kita dapat teruskan lagi kita punya PDPC pada hari ini, okey, dengan tajuk pantulan cahaya. Okey, mungkin awak dapat video ni lebih awal lah sebab sekarang saya record dalam pukul 1.55 pagi. Okey, cikgu record lebih awal disebabkan cikgu masih melaporkan diri di sekolah tapi tak boleh record di sekolah disebabkan bunyi bising. Cikgu di sekolah kita ada construction, okey, tengah pecah dinding dan sebagainya, jadi cikgu prepare siap-siap, lebih memudahkan kamu lah. Maksudnya pagi-pagi dah otak dah fresh tu, waktu fresh tu dah boleh study lah, dapat belajar. So tajuk hari ini adalah mengenai pantulan cahaya. Okey, sebelum ni kita dah belajar mengenai cahaya bergerak lurus kan. Kita dah tengok macam mana cahaya tu bergerak lurus, contoh-contoh dia dan apa kegunaan dia dalam kehidupan seharian. Cahaya ni memang memainkan peranan yang sangat penting. Kalau tak ada cahaya, memang hidup kita gerak gelita lah. Cuba bayang tak ada cahaya. Cahaya matahari tak ada. Bukan kata setakat gelap gelita, kita pun tak hidup. Sebab kan tak ada cahaya matahari, maka pokok-pokok semua tak dapat menjalankan proses fotosintesis dan sebagainya, maka pokok pun mati. Dan pokok tak dapat membekalkan oksigen, manusia dan haiwan pun akan mati. Itu menunjukkan cahaya tu penting lah di samping dengan orang kata benda-benda lain kan. Dan pantulan cahaya pun banyak mempengaruhi dalam kehidupan kita seharian lah. So kita akan tengok. Okay, dia adalah satu topik, walaupun satu topik dia satu benda yang penting. Okay. So contohnya kat sini kita dapat tengok sifat cahaya tu dia ada dua. Satu, kita dah tahu yang dia bergerak lurus. Yang kedua, dia boleh dipantulkan. Maksudnya bila dia kena, dia pantulkan semula. Okey. Macam kita ambil bola lah. Kita ambil bola, kita lantunkan ke dinding dan dia akan lantunkan semula. Begitu juga dengan cahaya. Tapi cuma cahaya ni dia taklah seperti sifat bola yang kita dapat tengok dalam keadaan dia punya kita panggil kinestetik dia kan. Tapi sifat dia tu boleh dipantulkan. Contohnya banyak. Contohnya cermin muka. Paling ketara sekali cermin muka. Okay? Cahaya dipantulkan kepada cermin. Kemudian daripada cermin tu cahaya tu masuk kepada kita punya mata di bahagian retina, maka kat situ terbentuklah image di dalam retina kita, retina tertonggeng, tapi kita dapat tafsirkan dia tu sebagai gambar. Maka kita dapatlah lihat wajah kita di cermin tu. Kalau sekiranya cahaya tu tak dipantulkan, katakan dia pergi dan dia serak, dia tak pantulkan semula, maka kita tak dapat melihat wajah kita. Contohnya kalau kita ambil cahaya tu, kalau kita suluh ke buku ataupun benda yang legap, kita suluh kat dia absorb benda tu, dia tak pantul. Ataupun kita ambil, kita suluh pada benda yang transparent, contohnya kita suluh pada cermin yang belakang dia tak dicat tu, transparent, cermin kereta tu, maka dia akan tembus. Sebab tu pada waktu malam kalau kita bawa kereta, bagi orang yang silau macam cikgu ni, kalau kereta depan tu pakai lampu tinggi, kita kat bawa kereta ni mata dah sepet. Sebab apa? Tak tahan, cahaya tu dia tembus. Tapi kalau cermin muka contohnya, cermin tu sebenarnya dia dicat di bahagian belakang dia letak coating supaya bila cahaya tu datang dia tak menyerap, tapi dia pantulkan semula. Okey. Begitu juga kalau kita tengok contoh di lantai pasaraya, okey, cahaya kena kat lantai tu, kita dapat tengoklah bayang-bayang eskalator ataupun travelator tu, kita dapat lihat bentuk dia. Ataupun hatta kita berjalan pun nampak bayang-bayang sikit kaki kan. Tapi normally taklah terlalu macam cermin kan. Kalau kita jalan macam cermin, susah tu. Kan? Sebab bagi orang yang pakai baju kain kurung ke dan sebagainya, dia akan reflect nampak betis. Jadi tak sesuai. Dan dia sangat licin lah. Dan contohnya air. Okey, cuma air ni dia tak macam cermin lah. Kalau macam cermin ni 100% pantul. Air ni dia maybe dalam 80%, 20% dia serap. Sebab tu kita tengok, kita dapat nampak reflect. Contohnya reflect ni kita akan nampak kalau duduk di jambatan, kita akan nampak bentuk jambatan tu balik dalam air. Kalau duduk ada pokok di keliling tu, ada pokok bangunan, kita akan dapati ada reflect bangunan kan. Tapi at the same time kita boleh tengok kat dalam dia. Contohnya kita dapat kalau di sungai katakan di sungai kita dapat melihat batu-batu, ikan dan sebagainya lah. Kalau ingat satu cerita cerita sangat popular, iaitu cerita tentang anjing tamak. Macam mana anjing tamak tu?
Satu hari ni anjing ni dia bawa tulang, dia naik atas jambatan, jalan-jalan goyang ekor dia, tiba-tiba dia ternampak seekor lagi anjing yang macam dia dalam air sedang menggonggong tulang. Jadi dia pun menyalak. Oh, dia tengok, ini tulang dia ni sedap ni. Dia pun nak cuba ambil, dia terjun dalam air. Lepas tu, boom, habislah. Bukan kata tulang yang dikejar tak dapat, tulang dia pun hilang. Okey. Another side of the story, sebenarnya dia nak cerita tentang selain dia sikap tamak tu, yang keduanya nak cerita bahawa air tu dia boleh memantulkan, cahaya boleh dipantulkan pada permukaan air. Dan juga begitu juga dengan benda yang logam-logam, benda yang berkilat yang lain lah, medal dan sebagainya tu pun boleh dia memantulkan cahaya. Kita boleh nampak muka kita tapi tak berapa lah. Contoh ada, kalau ada cawan logam yang berkilat tu kan, stainless steel kita panggil tu, memang kita akan nampak lah. Ataupun plastik, ada setengah sekarang plastik dia pakai coating, coating. Contohnya handle peti ais tu dia letak coating, memang kita akan nampak berkilat, tapi muka kita tu pun jadi mengikut bentuk handle tu lah. So, nyatakan contoh lain yang menunjukkan kesan fenomena pantulan cahaya. So, ada banyak. Cuba try bagi 3 kan. Ada apa lagi contoh fenomena pantulan cahaya yang kita boleh tahu. Baik, dengan adanya sifat cahaya yang dipantulkan ini, kita dapat mengambil banyak manfaat daripadanya. Antaranya seperti cermin muka, teropong kapal selam, cermin pergigian dan sebagainya. Maksud dia, dengan adanya sifat dia ni yang memantulkan ni, boleh dipantulkan ni, maka kita ni dapat keuntungan lah. Dapat keuntungan maksudnya kita boleh create macam-macam teknologi yang menggunakan ni. Hatta sampai satu teknologi apa, memasak menggunakan pantulan cahaya matahari. Maksud dia cahaya matahari tu dipantulkan ke cermin. Cermin tu boleh memanaskan makanan. Itu pun ada. Kalau awak cari kat Google, untuk survival pun ada. Daripada cahaya matahari dipantulkan kena cermin kena pada apa ni, kita panggil sebagai ranting-ranting yang halus tu, dan akhirnya terbakar. Itu pun banyak tu. Ada yang menggunakan air yang diletakkan di dalam plastik bag. Itu awak boleh try Google lah, ataupun minta ayah awak try Google kan, try tengokkan benda-benda yang berkaitan tu. Ada banyak sebenarnya manfaat dia. So, bolehkah kamu namakan 3 kegunaan lain pantulan cahaya dalam kehidupan seharian? Dalam kehidupan seharian kita banyak sangat kegunaan pantulan cahaya. Okey? Cuba namakan. Right? Jadi itu saja yang kita akan belajar, yang telah kita belajar mengenai pantulan cahaya. Dah habis kita cahaya bergerak lurus, ini pantulan cahaya, dan insya-Allah lepas ni kita akan masuk dalam bab pembiasan. Cikgu tak gabung sekali supaya kamu dapat faham betul-betul subtopik ni sebelum kita masuk subtopik yang lain lah. Okey, dan yang terakhir, sifat cahaya yang boleh dipantulkan boleh membolehkan fenomena seperti rajah di sebelah belakang. Okey, ni supaya kamu faham. Okey, cahaya ni kalau kamu suluh, dia dipantulkan macam tu. Dia tak pantul pergi patah balik straight macam tu. Dia ada satah dia. Dia ada satah dia. So kalau awak suluh macam ni, dia akan pergi sini. Kalau macam ni mungkin kurang jelas. Kalau ada laser, tapi kalau boleh jangan beli laser. Tapi kalau siapa ada laser, minta penguasaan mak ayah, guna boleh. Suruh ayah guna untuk tunjuk boleh. Okey. Dia akan kena cermin dan dia akan dipantulkan mengikut satah yang kita tunjuk tu. Itu sangat menarik lah. Okey. Sangat-sangat menarik. Jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, ulang balik video ini banyak kali supaya kamu faham. Yang belum subscribe, pastikan subscribe. Okey. Dan tuliskan komen nama dan kelas di bahagian komen di bawah. Dan kalau sekiranya ada masalah, tak faham kat mana-mana, boleh tanya soalan di bawah. Cikgu akan cuba menjawabnya. Alright. Jadi itu saja sekadar kali ini. PKP masih lagi berlangsung. Jadi sekiranya tak perlu untuk keluar rumah, jangan keluar rumah, jaga kesihatan, jaga diri. Sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.